Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini merupakan hari yang ketiga, sesi yang ketiga kita bersama dalam bicara ilmu koperasi digital melalui Industri Revolution 4.0 yang dibawa khas oleh Institut Koperasi Malaysia, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Saya mengharapkan selepas ke-6 sesi ini nanti saya rasa koperasi ini akan lebih menuju ke arah pendigitalan sebagaimana yang disarankan oleh Perdana Menteri kita, mendigitalkan komuniti ataupun pendigitalan komuniti. Itu yang pentinglah. Okey. Kalau kita lihat sesi-sesi yang sebelum ni, kita dah pergi kepada sesi pertama pengenalan Industri 4.0, kemudian kita pergi kepada teknologi Industri 4.0 sendiri. Saya dah jelaskan lebih kurang dalam 11 teras teknologi yang ada dalam Industri 4.0, dan hari ini kita lebih fokus ataupun lebih tertumpu kepada saya, ia merupakan satu brain ataupun puncanya, wujudnya Industri 4.0 ni sebabkan inilah, dinamakan Internet of Things. Okay. Saya akan bagi berbagai-bagai contoh yang mana kita boleh manfaatkan bersama. Ada koperasi-koperasi yang menjalankan aktiviti seperti peladangan, pertanian, menternak ayam dan sebagainya. Saya akan bagi contoh bagaimana ia boleh membantu kita meningkatkan lagi pengeluaran, meningkatkan lagi mutu dan juga meningkatkan lagi produktiviti. Dan secara langsungnya kita dapat mengurangkan kos. Okay. Jadi kita lihat balik, kita ulang balik apa sebenarnya Industri 4.0 ni. Ya, kalau kita lihat Industri 1.0, 2.0, 3.0. So saya tak tahulah, saya rasa kita ni berada di perantara 2.0 dengan 3.0. Ada yang mengatakan kita berada dalam zon 2.75, belum lagi full swing kepada 3.0 pun sebenarnya. Ya, kalau kita lihat SME ataupun industri perusahaan kecil dan sederhana ni di Malaysia ada lebih kurang 907,000 ataupun 970,000, dan kebanyakannya merupakan SME mikro dan juga small. So adakah mereka telah berada pada tahap 3.0? Saya rasa banyak lagi, masih lagi kita tertumpu kepada, kita masih lagi mengharapkan pertolongan daripada human labor ataupun tenaga kerja, di mana kebanyakan tenaga kerja ni banyak kita import daripada luar. Jadi dengan wujudnya Industri 4.0 ni, kita harap kita boleh menggunakan pakai ataupun boleh lebih selesa menjalankan aktiviti-aktiviti dalam peringkat orang kata pendigitalan. Okay, jadi kalau kita lihat Industri 1, 2 dan 3.0 ni, dia lebih kepada doing things right. Macam saya pernah cakap, itu buat kerja betul. Tak salah yang kita buat sebelum ni, memang tak salah. Tapi bila kita buat, bila wujudnya Industri 4.0 ni, kita lebih ke arah orang kata buat kerja betul dengan cara yang betul. Okay? Jadi saya rasa dengan wujudnya Industri 4.0 ni, dia lebih seronok lah. Maksudnya kita tidak lagi bekerja keras, tapi kita lebih menggunakan akal fikiran kita untuk bekerja. Sebab apa? Sebab penggunaan Industri 4.0 ni adalah penggunaan dari segi pendigitalan data ataupun data exchange. Kita bertukar-tukar data di antara satu proses ke satu proses yang lain dengan menggunakan teknologi, di mana data-data ni diambil secara real time. Kalau dulu saya di kilang, saya pernah kerja di kilang Jepun lebih kurang dalam saya rasa tak silap saya lebih kurang dalam 15 tahun. So kadang-kadang nak dapat data output tu, saya kena tunggu besok pagi. So benda tu lambat. Jadi kita dalam proses kita menjalankan production kita tu ataupun manufacturing kita nak buat countermeasure ataupun nak betulkan kesilapan, kita terpaksa tunggu data besok pagi. Jadi kita punya rejection, kita punya defect tu makin lama makin banyak dalam hari tu. Jadi lambatlah kita dapat benda tu lambat.
Tapi bila wujudnya industri 4.0 ni, saya agak cemburu lah sebab kenapa dulu tak ada, sekarang baru ada. So, kalau ada dulu, saya rasa banyak kita dah boleh mengurangkan kualiti kita, mengurangkan defect dan meningkatkan kualiti kita. Tapi semua ni akan diguna dengan menggunakan teknologi dipanggil collaborated through cyber physical system. Apakah dia cyber physical system? Okay. Kalau kita lihat konteks cyber physical system kita, sebelum tu saya nak tanya, okey ke? Suara semua okey? Suara okey? Ada yang boleh komen? Suara okey? Sebelum saya teruskan, kalau ada yang boleh komen dekat bawah, komen di live Facebook Institut Koperasi Malaysia. Saya masih menunggu. Mendengar suara saya? Boleh saya teruskan? Okey, terima kasih Zakaria, Aura, Minda, Nurul Azlina. Okey, saya tak nak jadi macam hari tu, cakap-cakap penat aja kan. Okey, terima kasih semua, terima kasih. Okey, saya teruskan. Okey, kalau kita lihat dari segi cyber physical system, apa yang penting dalam cyber physical system ni adalah data. Okey, dengan data ni kita boleh buat macam-macam. So, kalau saya punya terminologi ataupun saya baca satu benda tu, from data to decision. Ini penting. Nanti sesi yang ke-6, the impact of industry 4.0 tu, saya akan ulas lebih lanjut tentang data ni. In fact, saya rasa hari Sabtu sebelum raya, hari raya tu, sebelum raya tu, saya akan ulas tentang cloud computing dan juga big data analytics. Ini memang benda yang sangat menarik lah pada saya. Okey, kalau kita lihat cyber physical system kat sini, cyber physical system, dia adalah benda yang melihat kepada 3 benda, 3 C senang cerita. Dia panggil communication, control dan juga computation. So, tiga-tiga benda ni melibatkan apa? Melibatkan network ataupun melibatkan embedded, yang mana kita guna telco sekarang ni, kita guna broadband, ada yang pakai ni, ada yang pakai itu, macam-macam kita ada. Okay? So, dari segi control pula, kita menggunakan sensor. Ini yang dekat sini yang wujudnya Internet of Things. Sensor, network dan sebagainya. Ini yang menarik, pada saya menarik. Saya ada bagi, nanti saya akan tunjuk beberapa sampel saya buat. Okay? Kemudian computation. Daripada sensor ni dia ambil data-data tu, dia akan computekan, dia akan buat satu simulasi, dia akan buat satu dashboard di mana kita tidak lagi melihat kepada Internet of Things tu, tetapi kita melihat kepada data tadi tu. So data ni sebenarnya penting. Sebab apa? Sebab from data inilah kita belajar untuk meningkatkan kita punya tugasan harian. Tidaklah kita buat hari-hari benda yang sama. Macam saya dulu, saya rasa penat dalam kilang sebab benda yang berlaku dalam kilang, dalam manufacturing kita, benda tu 4 saja perkara yang biasanya berada. Pertama, manpower. Manpower tak datang, manpower buat silap. Kemudian kita tengok pada material. Material ada, kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Yang ketiga, dia panggil mesin. So, mesin ni kadang-kadang bagus, kadang-kadang tak bagus. Bila orang repair, bagus. Bila orang tak repair, tak bagus. Jadi, siapa nak mengingatkan dia orang ni semua? Dan yang keempat adalah method, cara kita bekerja. So macam mana SOP kita? Adakah kita perlu tingkatkan lagi SOP kita? Jadi dalam kes saya selalu sarankan dalam talk saya semasa COVID-19 ni, saya selalu sarankan dalam konteks COVID-19 ni, dia bagi kita lebih kurang 60 hari, koperasi-koperasi ni perlu tengok balik, lihat balik apakah SOP kita yang sebelum ni. Di manakah kita boleh masukkan elemen-elemen pendigitalan ini? So yang itu yang kita perlu tengok. Okey, sekarang ni kita fokus kepada Internet of Things. So saya dah ceritakan daripada 11 pillars yang saya bentangkan hari Senin itu, hari Senin ke hari Selasa itu, kita dah cerita pasal autonomous robot, kita dah pernah bercerita pasal system integration, dan kita telah bercerita tentang additive manufacturing. So kalau tak ingat, boleh buka balik Facebook Institut Koperasi Malaysia. Okay, kemudian orang kata apa, tengok balik. Sebab nanti di akhir sesi nanti saya akan bagi quiz. Okay, inilah cara kita belajar sebenarnya. Kalau kita tak ada benda yang kita nak
Nak uji diri kita sama ada kita faham tak faham, susah. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi Internet of Things, tengok situ Internet of Things yang saya dah bulat tu, dia ni dengan wujudnya Internet of Things ni, dia akan ada integrasi dengan cloud computing. Dia akan ada integrasi dengan cyber security. Dia akan ada integrasi dengan big data analytics. Dia akan ada integrasi dengan system integration. Dan dia akan ada integrasi dengan autonomous robot. Sebab autonomous robot ni ada banyak sensor. Okay? So kenapa dia panggil autonomous robot? Sebab sensor-sensor tadi itu. Dan autonomous robot ni diwujudkan atas dasar kalau orang yang nak menyelenggara robot tu, dia tak perlu orang tu pandai dan tahu tentang robot. Orang biasa pun boleh jaga robot tu. Itu dipanggilkan autonomous robot. Dan secara tak langsung, kalau kita lihat Internet of Things ni, dia buat apa? Dia boleh membantu kita dari segi artificial intelligence. Nampak saya bagi dot line tu. Sebenarnya dot line ni dengan secara tak langsung dia membantu meningkatkan lagi artificial intelligence. Apa yang dimaksudkan artificial intelligence ni adalah dia mengambil data-data yang telah diambil oleh Internet of Things tadi tu supaya kita wujudkan machine learning, kita wujudkan deep learning, kita mengajar mesin tu. Macam saya cakap itu, robot ni tak bijak tapi kita yang bijak. Sebab kita yang input banyak data-data kepada robot. Contohnya kalau jalan ni tak boleh jalan. Contoh kalau itu boleh jalan. So data-data ni yang kita input. So nak input data-data ni kita perlukan bantuan Internet of Things. Bolehlah kalau kita nak buat secara manual. Tapi berapa ramai pula kita nak ada orang secara manual. Kan? So itu fenomena ataupun itu filosofi Internet of Things. So, banyak kan? Kalau kita tengok daripada 11 pillars tu dia dah merangkumi 2, 4, 6, 7 pillars dah dia dah pukul dah semua. Sebab tu saya kata tadi Internet of Things ni merupakan the brain of Industri 4.0. Okay? Okay. Jadi kalau kita lihat usage dalam Internet of Things ni sangat luas. Okay, sangat luas. Nanti kalau saya bagi data nanti mungkin mungkin terperanjat sebab dia berbentuk berbilion-bilion sensor. Okay, nanti saya akan share jugalah pengalaman saya berada di Liverpool selama lebih kurang dalam 17 hari. Saya study tentang Sensor City. Di Liverpool ni ada satu tempat dipanggil Sensor City. Sensor City ni yang merupakan semua sensor-sensor di dalam UK tu akan diintegrasikan dalam Sensor City. So kalau bayangkan kalau koperasi wujud dengan lebih kurang 1,000 lebih ataupun 6 juta ahli koperasi ini, semua data-data untuk kebaikan bersama diintegrasikan di dalam satu center. Mungkin Institut Koperasi Malaysia lah mungkin boleh jadi satu center untuk Industri 4.0. Okey. Kalau kita lihat dari segi industrial Internet of Things, dia boleh guna untuk smart factory, dia boleh guna untuk grid, maksudnya untuk energy, untuk energy grid. Dia boleh guna untuk mesin, dia boleh guna untuk smart city, dia boleh guna untuk kereta, dia boleh guna untuk healthcare, dia boleh guna untuk agriculture dan bermacam-macam lagi. Dan kalau kita tengok daripada consumer of things ni yang kita pakai hari-hari ni, contoh macam kita punya jam, kita punya kasut. Kasut ni pun kalau kita letak sensor ni, kita boleh tahu berapa banyak kita jalan. berapa jauh kita berjalan, kita boleh letak kat situ sebenarnya. Okey. Dan dari segi wearables macam saya pakai ni, jam saya ni, saya tak pakai dah jam-jam yang orang kata apa yang lebih kepada hiasan. Saya banyak pakai jam-jam yang melibatkan kesihatan. Saya tahu berapa step saya kena jalan. So kalau ikutkan dan ikut pengalaman ataupun data statistik hospital, dia kata saya kena berjalan lebih kurang 8,000 step. Jadi macam mana saya nak kira kalau saya nak jalan 8,000 step? So saya jalan 1, 2, orang tegur je dah hilang dah. So kena ulang balik. So dengan adanya bantuan wearables ni, dia sendiri yang catat. The best part. Kemudian kita boleh simpan data tu dan data tu akan diplotkan dalam bentuk graf. Jadi kalau tak cukup tu macam mana? Kita di sini banyak dia punya function dia boleh tahu kita punya heartbeat, kita boleh tahu kita punya jantung. Kalau apa-apa sempat lagi dah nak mengucap. Okey. Kemudian dari segi rumah kita ada TV, kita ada kipas, kita ada aircon. Ni saya akan cerita pasal aircon. Aircon ni menarik sebab saya rasa semua tempat ada aircon. Okay? Dan
banyak lagi lah kalau tengok dalam gambar tu dia macam mana dia sukat apa-apa dia letak satu temperature dengan humidity sensor dekat dalam pokok tu, jadi dia tahu berapakah temperature dan humidity dekat tanah tu. Begitulah keadaannya. Okay. So kalau kita lihat lagi, apakah sebenarnya Internet of Things ni? Dia sebenarnya Internet of Things ni dia ada benda, things, dia ada benda yang kita letak sensor-sensor ni, dan dia ada orang, mana kita sebagai pengguna Internet of Things tu, dan dia ada platform, dia panggil cloud services. Ni biar nanti saya akan cerita dari Sabtu nanti. Dan everything's are connected. Semua ni akan berinteraksi dengan bantuan internet connection. Sebab tu kalau kita lihat, kenapalah Malaysia nak pergi pada 5G? 4G pun tak boleh pakai lagi. Sebab inilah antara sebab-sebabnya. Sebab data yang perlu diambil tu adalah mungkin data yang agak-agak signifikan ataupun data yang important. Jadi dia nak perlukan real time. Contoh macam sekarang ni, webinar ni, saya guna Zoom. Zoom ni pergi kepada live Facebook ni ada delay about 4 second, 3 second ataupun maybe 2 second. So dekat situ yang kita perlu tingkatkan lagi kita punya internet connection. Jadi kalau kita lihat dari segi itu, kalau tengok dalam gambar tu dia ada hardware, middleware dan juga application. Dan application ni semua bergantung kepada kita, apa yang kita nak sebenarnya. So macam saya pernah cakap dalam sesi pertama itu, manusia di tengah-tengah, kita di tengah-tengah. Proses di sebelah kanan dan juga teknologi di sebelah kiri. Jadi kita tahu proses kita lebih daripada orang lain. Jadi kita perlu memilih teknologi yang mana sesuai untuk kita pakai. Tidak semua teknologi yang kita pakai. 11 pillars yang saya beritahu itu tak semua yang kita perlu pakai. Mungkin ada yang kita perlu pakai. Kita ambil. Jadi untuk apa? Untuk meningkatkan tugasan harian kita. So kalau tengok gambar yang saya bagi itu, inilah dia. Inilah dia kita buat macam buat lab lah. Kita buat lab, kita buat study. Mula-mula bila dah okey, dah finalize, baru kita compactkan dia dalam bentuk box. Tu dia. Okey. Jadi kalau kita lihat Internet of Things ni dia terbagi kepada 4 bahagian. Apakah bahagian-bahagian dia? Yang pertama tu benda, things tadi tu. Okey. Dalam things ni kita ada kamera, kita ada sensor, ada meter, ada medical, ada macam-macam lah. Barang-barang ni semua macam-macam ada. Kalau katakan saya nak auto remote gate rumah saya. Sekarang ni saya pakai remote control. Tapi saya boleh letakkan saya punya satu panggil tu Arduino ataupun board tadi ataupun Raspberry Pi, saya program sikit, saya menggunakan handphone saya dan saya share saya punya aplikasi ni dengan semua anak-anak saya. Dia dah tak perlulah beli lagi orang kata remote control tu. So menggunakan aplikasi handphone ni tadi dengan bantuan Internet of Things ni, kita dah boleh on. Contohlah kata orang datang rumah, saya tak ada rumah. So saya dari luar pun saya dah boleh on. Kalau tidak kesian orang tu tunggu kat luar. Nampak? Ini banyak kelebihan-kelebihan dia. Itu dari segi things. Dari segi connectivity. Kalau kita tengok connectivity, yang ni saya cakap tadi, Internet of Things ni dia ada connectivity dia. Iaitu kita menggunakan telco sekarang ni. Banyak kita ada telco. So bergantung kepada tempat-tempat. Tu minta maaf lah kalau mana yang berada di luar bandar tu, mohonlah kepada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia supaya tingkatkan lagi quality ataupun broadband. Okay, so itu kita gunakan brand broadband ataupun telcos. Ada juga yang menggunakan Sigfox, ada yang menggunakan LoRa, ada yang menggunakan narrowband IoT, dipanggil NB-IoT. Benda-benda ni semua adalah low power wide area radio technology. So dia tidak menggunakan power yang banyak, tetapi dia menggunakan power yang kecil. Bayangkan nanti kalau ada berpuluh-puluh ribu internet connection, Internet of Things ni ada connectivity dengan kita. Jadi dia perlu ada teknologi seperti low power wide area. Di Malaysia ni saya tak nampak banyak lagi yang ada benda ni, sebab ini lebih kepada syarikat sendiri yang buat, bukan telcos yang buat, syarikat-syarikat yang buat. Okey, itu yang kedua, connectivity. Dan yang ketiga, kalau kita lihat dari segi IoT features tu sendiri. Yang ini yang dalam tengok dalam Arduino dengan Raspberry Pi ni, dia ada microcontroller, dia ada microprocessor, yang mana data-data yang diambil tadi tu akan dikomputekan. So macam mana cara nak compute ni? Adalah sedikit programming language, bahasa language, okay, seperti Java, seperti C, seperti Python, seperti JavaScript, seperti PHP.
So zaman saya belajar programming dulu, saya pakai Fortran, saya pakai assembly language. Sekarang ni dah makin senang lah. So benda ni dah jadi makin simplified. Sebab apa? Sebab dia nakkan volume orang pengguna pakai. Jadi programmer yang dekat belakang ni dia buat kerja-kerja di belakang. Jadi kita sebagai user ni dia mudahkan kita mengguna pakai. Dan yang keempat adalah aplikasi dan analitik. So aplikasi-aplikasi ini akan diguna pakai untuk apa yang kita guna pakai nanti. Saya akan bagi contoh sekejap lagi. Dan dia akan keluarkan dalam bentuk analitik, dalam bentuk dashboard. Jadi kita dah tak tengok dah macam saya kata tadi. Kita dah tak tengok dah Internet of Things tu. Kita cuma tengok data yang berada di depan kita. Bagaimana kita menggunakan data tu untuk kita buat kita punya dipanggil decision ataupun untuk buat kita punya prediction dipanggil. Okey. Jadi kalau tengok sensor-sensor ni banyak, memang banyak. Kalau tengok sebelah sini banyak sensor-sensor ni. Ada sensor yang berkenaan dengan touch sensor, speed sensor, temperature sensor. So macam yang saya tunjuk ni, ni dia panggil panggil temperature sensor. Macam okey yang sini nampak so yang ini dia panggil water level sensor. So kalau kita nak buat kalau ada satu syarikat yang buat koperasi yang buat agriculture, so kita letak sensor ni, kita tahu berapa banyak air yang ada lagi di tangki supaya kita boleh autokan dia benda tu, autokan air tu on balik. Okey. Yang ini yang dipanggil unit MCU, this is microprocessor lah. Yang ni. Okey. So benda ni kecil je, tak mahal, dan benda ni tak mahal. Kalau pergi dekat Shopee, Lazada, ada juga dalam myduino.com, rakan saya punya website, dia jual benda-benda ni semua. So I think about tak sampai lah kot, berbelah ringgit, ada yang RM8, RM7 dan sebagainya. So yang mahal tu dekat ilmu. Okey. So itulah secara structurednya apakah yang dinamakan Internet of Things. Okay, so kalau tengok yang ini, dia dah jadikan dalam bentuk compact, dan di dalam box tu merupakan all the dipanggil printed circuit board ataupun dia panggil PCB. Kalau dulu saya punya pekerjaan saya nak buat benda ni lah, masa saya muda-muda dulu lah, inilah kerja saya buat dulu. So sekarang ni dah banyak dah keluar benda ni. Okay. Jadi dalam kita mengguna pakai Internet of Things ni, ada 3 benda yang kita perlu tahu. Okey. Pertama tentang informasi. Okey. Information ni yang kita perlu ambil. Bagaimana data tu kita capture dan kita transform. Adakah data tu kita ambil macam mana kita ambil data tu? Apa sensor yang kita nak pakai? So kalau kita pakai sensor untuk untuk water level, nak ambil temperature, memang tak sesuai lah. Itu yang kita kena tahu. Kemudian yang kedua tentang knowledge. So berapa cepat data tu kita proses. Okey, berapa cepat data tu kita proses dan berapa cepat data tu kita analyze. Dan yang ketiga tentang wisdom. Bagaimana kita boleh buat decision daripada data. Sebab kalau kita pasal data ni memang banyak. Nanti saya akan cerita hari Sabtu nanti. So data ni secara langsung kita ada banyak. Satu yang data yang structured, data yang tak structured. So semasa kita nak buat projek IoT ni, kita punya team dah kena fikir data apa yang kita nak. Jangan semua collect ya. Collect A, collect B, nanti cloud kita ataupun IoT device kita ni dah padat dengan data. Usernya tak pakai pun, sikit je yang pakai. Okey. So, itu yang perlu kita fikirkan tentang Internet of Things. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Saya tengok memang menarik. Yusri AutoGate remote, yes, betul. Dia tidak tak tertumpu kepada sedia ada. Dia lebih pada customization. Dia pulang kepada apa yang kita nak. So sensor-sensor ni memang ada banyak sangat dekat luar tu. Okey, kita teruskan lagi. Ini projek yang saya pernah buat saya suggest nak test saya guna Node MCU dan saya sambungkan dengan saya punya temperature. So kita test temperature dekat dalam bilik. Okey. So macam setengah saya dipahamkan, saya pernah berjumpa dengan beberapa usahawan, dia buat perusahaan kopok lekor. So kopok lekor ni pun masa dia uli dough dan sebagainya tu, dia ada temperature yang dia perlu jaga. So sekarang ni dia buat manual.
Okay, dia buat secara manual, dia tulis, orang datang tulis. So kalau orang tak datang tak tahu berapa temperature dia. Sebab temperature ni mempengaruhi dough tu tadi ataupun apa nama ni? Keropok lekor tu tadi. Jadi dengan adanya temperature sensor ni, dia boleh monitor daripada luar. Macam dia sebagai usahawan ni, dia tak perlu masuk dekat office pun dia dah boleh agak dah berapa temperature sensor. So macam malam, macam contoh kadang-kadang power failure dan sebagainya, cepat-cepat dia pergi pada kilang balik. So kita macam saya buat ni, saya guna platform IoT middleware, saya guna Favriot. Favriot IoT ni, Favor IoT ni local company kita, dan saya pun dah berkolaborasi dengan Favriot IoT. Mungkin saya akan bawa sekali dalam Institute Koperasi Malaysia supaya kita boleh sama-sama memanfaatkan, sebab dia punya platform ni murah, RM50 setahun. So saya rasa semua orang mampu kot RM50 setahun. Okay, so nanti kita akan terangkan lebih detail lah tentang Favriot IoT. So ini satu contoh yang saya beritahu. Dan yang contoh yang kedua, kita tengok tentang aircon. Ini syarikat Institute Koperasi Malaysia sendiri pun dah boleh pakai, sebab ada banyak bilik-bilik kuliah. Macam saya itu ada satu college tu minta saya fikirkan macam mana saya nak kontrol aircon ni. Jadi benda tu dah ada, benda tu pun dah ada. Menggunakan benda yang sama, kemudian kita study, kita ambil RFI frekuensi remote control of the dia panggil aircon tadi tu, dan kita baca, kemudian ada sedikit programming, masukkan dalam box, dan akhirnya kita letakkan dia di sebelah aircon. Jadi kalau kita lihat pada plan layout ni, kalau yang hijau dan hijau tu adalah masih lagi berjalan, maksudnya aircon tu ada orang, mungkin ada orang, mungkin tak ada orang, tak tahulah. Okey, kemudian yang merah tu yang tak ada on aircon. Jadi dengan secara tak langsung pihak admin ataupun pihak dipanggil maintenance, kita boleh tahu berapa kelas yang jalan lagi ni. Tengok pada jadual kita, ada 2 kelas, tapi kenapa ada 1 kelas yang berjalan, tapi kenapa ada 1 aircon yang berjalan pula tu. So benda ni yang memerlukan pemantauan. Okey, tak perlulah kita berjalan lagi dan sebagainya. Kalau saya tengok, saya punya pengalaman saya di Liverpool tu, orang yang bekerja ni semua di dalam, semua di depan dia adalah komputer, dan dia monitor dulu komputer. So bila ada permasalahan saja, barulah dia pergi kepada tempat yang berkenaan. Nampak? Jadi kerja-kerja kita dah menjadi makin mudah. Bukan kerja tak ada, tapi makin menjadi makin mudah. Tu yang kadang-kadang orang ingat industri 4.0 ni, mitos dia adalah membuang orang kerja. Tidak. Dia memudahkan, dia macam complement to each other. Okey, kalau kita lihat dari segi aircon ni sendiri, kita boleh tahu usage of the aircon. Jadi bila tahu usage of the aircon, kita tahu kita boleh agak bilik mana yang popular ataupun kawasan mana yang popular orang pakai. So bila kawasan yang popular tu, kita kena fikir something lah. Pihak pengurusan kena fikir macam mana nak upgradekan lagi ke dan sebagainya. Yang kedua, kita boleh tahu bila kita nak servis aircon. Sekarang ni, kita ni bila tak sejuk aircon, baru kita panggil service center. Jadi kita tak tahu bila dia, sebenarnya dia ada calculation, kalau ikut spesifikasi aircon ni, dia ada SOP dia, berapa revolutions kompresor tu bergerak, kita kena servis aircon. Sekarang ni tak boleh kira. Tapi dengan adanya sistem ni, ataupun dengan bantuan IoT ni, kita dah boleh buat pengiraan. Itu sangat-sangat baguslah pada saya. So nampak ini satu contoh aircon. So bayangkan, macam saya pernah cakap, saya tak jumpa lagi koperasi yang menjalankan aktiviti digital ataupun bisnes dalam bentuk digital. So saya boleh mencadangkanlah koperasi saya nanti boleh berkecimpung dalam bidang koperasi digital ni, membuat services tentang IoT dan juga industri 4.0. Itu satu. Ini dari segi IoT, dari segi consumer. Tapi kalau kita tengok dari agriculture, saya ni agriculture ni memang berminat lah, walaupun dari segi dasar ni kita sebagai seorang engineer, tapi kita batah balik pada agriculture ni. So agriculture ni dia 3 je, A, B, C, air, baja dan cahaya. Dan tapi semua benda ni, air, baja dan cahaya ni, dia ada sukatan dia. Dia ada sukatan dia. So sekarang ni macam saya tanam hidroponik dekat rumah saya,
adalah dia bagi cup yang ada level. So saya pun main tuang aja. So kita tak tahu exactly berapa sukatan dia. Kadang-kadang kurang 5 ml, kadang-kadang terlebih pada 5 ml main tuang. Tapi dia hidup. Hidup dia hidup, tapi hidup dia tak sekata. Jadi kalau kita tengok case yang ini, smart farming with IoT ni dia panggil fertigasi, dia letak all the sensor ni. Sensor temperature, sensor humidity, lepas tu bila dia buat bancuhan fertilizer ataupun baja, cuma dia tak kawal adalah cahaya, tapi sebenarnya dia boleh kawal cahaya, cuma dia monitor cahaya, dia tak boleh kawal sebab cahaya ni cahaya original. So ini kerja Allah, tapi cuma dia boleh monitor. Jadi tidaklah kita membazir air. Kadang-kadang tu kerja kita tu main tuang aja air. Lepas hujan pun dia tuang air. Jadi sebenarnya benda ni ada SOP dia. Jadi kita kena ikut SOP. Jadi kalau tengok kes yang ini, kita dapat precise mixing of fertilizer. Okay? Campuran baja tu tepat mengikut pada SOP. Lepas tu yang keduanya, bila tepat tu tidak adalah pembaziran. So bila dia buat benda ni dekat satu syarikat, satu ladang ni, dia boleh jimat 30% fertilizer saving. Okay? Dan pekerja ni dah tak perlu dah kerja the whole day, dia kena kerja 4 jam sehari saja. Sehari 4 jam tu buatlah tanaman lain pula ataupun buatlah benda lain. Kalau tak ada pun carilah orang lain. Okay? Dan dari segi kualiti dia pula, dulu dia ada grade A, grade B dan grade C. Tapi setelah dia mengamalkan konsep smart farming ni, dia hanya ada 2 grade saja, iaitu A dan B. Dan 80% daripada tanaman dia adalah grade A dan 20% adalah grade B. So nampak tak dia punya impact ataupun dia punya keberkesanan. Of course daripada kualiti ni kita akan nampak productivity. So that is the best part. Dia bukan benda baru. Kalau kita tengok industri 4.0 ni, mungkin orang ingat industri 4.0 ni, semua benda kena baru. Mesin kena baru ni. Tidak. Dia panggil retrofit ataupun dia panggil benda yang sedia ada tu kita value added sahaja. So kalau kata ada koperasi yang menjalankan aktiviti sebegini, so bukan nak tukar semua, tidak. Value added. So jimat dan jimat. Kadang orang fikir nak kena tambah dan sebagainya, which is saya rasa salah lah. Okey, izinkan saya mungkin makan masa sikit. Okey, kalau kita lihat yang nombor 2, ini vending laundry, self laundry. So self laundry ni pun kalau sekarang ni banyak self laundry ni tumbuh macam cendawan, dah banyak dah self laundry dekat luar. Jadi macam mana kita nak kontrol? Ni self laundry. So, kalau dulu orang pergi kali coin dah habis, orang keluar pula cari laundry lain. So dengan adanya teknologi IoT ni, dia boleh tahu berapa banyak orang guna mesin tu. Pertama. Yang kedua, dia boleh tahu ada lagi tak sabun dekat situ. Sebab sabun dia bagi percuma. Kemudian yang ketiga, dia integrate dengan cashless wallet. So tak perlu dah orang menggunakan duit untuk bayar laundry. So orang gunakan aplikasi yang ada cashless. So dekat sini bukan saja kita untuk menyenangkan orang, tapi dari segi owner of the laundry mart ni pun ataupun kedai laundry ni, dia boleh tahu berapa jumlah sales dia sehari. Contoh macam hari Sabtu, hari Ahad memang ramai orang cuti. Dan juga bila tengok hari-hari tengah-tengah minggu ni, hari Selasa, hari Rabu ni, orang tak ramai orang pergi laundry. Jadi dekat situlah dia buat promosi. Kata okey, laundry pada hari Selasa dan hari Rabu diskaun 10%. Nampak? So data-data yang di-captured oleh IoT tadi ni membantu kita meningkatkan lagi jualan kita. Itu yang sangat-sangat penting. Mungkin orang nampak IoT is just IoT, tapi saya bagi impact dia sebalik IoT itu. Apa dia IoT? Okey, ini satu contoh yang bagus. Kemudian kita tengok balik vending machine. So macam vending machine ni memang kita tengok banyak yang dah ada vending machine ni. Okey, ada yang dah diintegrasikan dengan IoT. Jadi pengusaha-pengusaha integrasi pengusaha-pengusaha vending machine ni tak perlulah lagi setiap kali datang. So dia boleh monitor daripada luar. So banyak dan dia tahu
dia boleh tahu jualan mana yang bagus. Antara banyak-banyak produk dalam vending machine tu, jualan mana yang bagus. So, benda-benda ni sangat membantu. Okay. Yang ketiga tentang IoT in poultry. So, contohnya macam sekarang ni ramai yang koperasi-koperasi menjalankan apa nama ni, peternakan ayam, peternakan arnab dan sebagainya. So peternakan ni dia human, dia makhluk ni dia perlu ada suasana yang agak tenang, temperature dia tenang. Saya pernah pergi ke satu ternakan burung puyuh. So burung puyuh ni tak boleh terkejut. So kalau dia bunyi pam jatuh daripada atap dia, ada yang mati besok. So nampak tak guys? So dekat situ tu contohlah. So mungkin sensor-sensor seperti bahan jatuh dan sebagainya boleh diintegrasikan dalam menggunakan IoT. So macam contoh poultry ni. So poultry ni dia kena ada dia punya temperature dia kena tahu temperature dia. Dia kena tahu humidity dia. Jadi ayam yang kita ternak tu sentiasa sihat. Nampak tak? So tak perlulah kita sentiasa on kipas sebab kadang-kadang kita dalam cuaca tropika ni ada panas, ada sejuk. Jadi apa kita buat bila panas kita on kipas. Jadi kita dah jimat. Kita dah jimat dari segi penggunaan kipas. Kalau sejuk tak payahlah nak on kipas. Jadi contoh yang keduanya tentang makanan dia. So kita boleh letak satu sensor yang boleh tengok jenis makanan dia, berapa banyak makanan dia hari ni. Habis ke tak habis. So automatically benda tu akan disalurkan. So ini benda tak perlu kilang yang tempat yang canggih-canggih, tak perlu pun. Dekat belakang rumah pun kita letak sensor pun kita tahu dah. Letak je humidity sensor dengan temperature sensor dah kita boleh tahu dah. Kita bukan nak control tapi kita nak ambil data tu dulu. So pada data nanti kita akan improvekan lagi suasana dalam ternakan ayam ataupun mungkin arnab. Mungkin sekarang ni orang seronok dengan tengah arnab. Ini salah satu contoh. Dan yang seterusnya tengok macam ni. Ini projek dekat Langkawi. Saya ada buat beberapa projek di Digital Langkawi. So dia TM ni dia reka cipta helmet safety helmet. Okey. So dalam safety helmet tu ada kamera, ada sensor. Jadi dekat sini dia boleh tahu berapa ramai yang datang tak datang pekerja. Yang kedua dia boleh tahu spot location dia. Yang ketiga dia boleh tahu live incident dia. Kalau ada accident yang berlaku di kawasan tu dia boleh tahu live. So kalau tengok dalam tu ada dashboard dalam dashboard ni nampak. So dia tengok current accident ada 2, total incident ada 39, wearing status ada 1. So nampak. Ni ramai yang ada tapi dia pakai seorang aja contoh. So dekat sini dia boleh monitor dah. Ini satu contoh. Dan sekarang ni kita cerita pasal COVID-19. Okay. So nanti Institut Cooperasi Malaysia lepas 9 bulan ni mungkin akan beroperasi balik. Jadi bagaimana kita, syarikat-syarikat yang lain pun akan beroperasi balik. Bagaimanakah kita nak menjaga social distancing, sanitizing dan sebagainya. So ini contoh. Ini saya bagi gambar ni contoh. Contoh yang pertama tu dia ada temperature letak dekat pakai satu batang tu, holekan dia, kita letak kepala kita, dia akan auto sensor. Tapi auto sensor ni kalau tengok ada orang jaga. Sebab apa? Sebab bila dia above 37 something degree Celsius, orang tu akan tarik dia keluar. Nampak tak? Tapi kalau kita boleh improvise ataupun retrofit daripada benda ni, contohnya kita integrasi dengan QR code. So sebelum sebelum kita scan temperature tu kita guna QR code, attendance dia dan catat ataupun integrasi terus dengan sistem. Jadi data yang kita dapat tu adalah real time data yang hantar kepada human resource. Dan kita tahu berapa ramai yang ini sihat kerja, berapa ramai yang ini tak sihat kerja. Nampak? Itu satu contoh. Dan kedua ni kalau tengok yang tengah-tengah gambar tu, dia ada disinfection spray chamber. So sekarang ni orang masuk je. Siapa yang masuk tak tahu, berapa ramai yang masuk tak tahu. Okey. Jadi kita perlu ada satu Internet of Things yang boleh kita kita guna untuk tahu berapa ramai yang guna disinfection spray ni. Kalau yang masuk disinfection spray ni ada 100 orang tapi di dalam kawasan tu ada 200 orang, maksudnya 100 orang lagi tak guna disinfection spray. Dengan secara tak langsung kita dah boleh anggap. So itu satu. Yang keduanya kita boleh letak satu water level dekat dalam box disinfection tu. Jangan tunggu chemical ataupun alkohol dalam disinfection box tu dah habis. So sensor dia akan memberitahu. Sebelum dia habis, dah ada orang tu buang balik, refill balik.
Begitu jugalah dengan sebelah tu yang sanitizer. So sekarang ni orang tekan guna tangan kan. So touching juga. So benda ni dia improvise, dia guna sensor. So bila dia guna sensor, letak je tangan, sensor detect. So dia akan tekan spray tu akan keluar. Dan juga yang bagus ni kita boleh letak satu level water level juga dekat box tu. Bila dia habis, sebelum dia habis, dia akan trigger kepada admin untuk refill. This is salah satu contoh yang kita boleh fikir dan kita boleh buat. Okay. Dari segi bisnes, macam saya cakap tadi, tahun 2020 dianggarkan 50 bilion smart object ataupun Internet of Things ni akan berada di dunia. So kalau kita fokus kepada Malaysia, kalau tengok Malaysia ni, ini pada tahun 2018, 2019 mendapat lagi data. So kalau tengok pada ASEAN ataupun APEC ni, penggunaan dalam smart city IoT masih sikit. Penggunaan dalam industri masih lagi sikit. Dalam building sikit, dalam connected car sikit, dalam energy sikit, dalam health sikit, masih lagi sikit penggunaan dia. So jadi saya nampak bagaimana koperasi sendiri boleh menggunakan pakai teknologi industri 4.0, especially Internet of Things ni dalam melakukan bisnes akan datang. So jadi kalau katakan ada yang berminat nak belajar tentang secara lebih teknikal lah, boleh hubung dengan Institut Koperasi Malaysia. Mungkin saya boleh bantu lah, sebab mungkin selain daripada kita belajar tentang kita belajar tentang IT seperti Excel buat tu, dan ni mungkin benda baru yang boleh kita ketengahkan pada mereka yang berminat lah. Okay, so saya rasa panjang lebar dah saya cerita pasal Internet of Things ni. Jadi kalau ada soalan ke apa ke, boleh ajukan pada saya. Saya tengok ni tengok IoT, salam koperasi, Chef Muslim. Okey, saya tak tengok. Okey, ada lagi soalan-soalan? Tak ada. Kalau ada soalan-soalan yang berkenaan, tinggalkan saja di ruangan komen ni. Nanti saya akan go through balik dan saya akan balaslah. Okey. So itulah di antara Internet of Things yang saya jelaskan. Okey. Dan jangan lupa setiap sesi ni akan ada, saya buat satu soalan kuis. Saya rasa saya nak bagi dalam 10 soalan je lah. Nanti pada 6 bulan nanti kita berjumpa balik nanti. So saya akan buat satu kuis online. So sesiapa yang berminat nak menjawab soalan yang terbaik, 5 yang terbaik, akan saya hadiahkan buku saya, Transformasi Diri Menempuh Gelombang Revolusi Industri 4.0. Jadi dengan itu saya rasa sesi kita yang ketiga ni saya habis. Walaupun saya ambil masa sedikit, saya akhiri dengan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada Institut Koperasi Malaysia sendiri kerana sudi menyambut saya di bawah agensi Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi. Saya mengharapkan dan saya melihat secara positif yang koperasi perlu perlu melangkah ke arah koperasi yang lebih berbentuk digital melalui teknologi-teknologi yang terkandung dalam industri 4.0. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, salam 10 Ramadan terakhir. Semoga kita bertemu, ada lagi beberapa hari lagi tinggal lagi, semoga kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.